Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baik, okey, hari ini cikgu akan membincangkan satu subtopik pada bab 6 iaitu cabaran pembentukan Malaysia, iaitu satu saja subtopik kita bincang pada hari ini iaitu 6.5 tentang tragedi hubungan antara kaum. Okey. Dan hubungan antara kaum ni berlaku pada 13 Mei 1969. Okey, sebelum tu cikgu ingin perkenalkan nama cikgu dulu. Nama saya ialah Mio Muhammad Hakim bin Mion Lot daripada Sekolah Menengah Tahfiz Darul Rizwan Krian. Baik, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang tragedi hubungan antara kaum, saya ingin menerangkan dulu tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, pelajar akan dapat menghuraikan tragedi hubungan antara kaum. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyenaraikan kepentingan menjaga keharmonian kaum. Baik, pelajar-pelajar, saya akan terus menerangkan tragedi hubungan antara kaum. Kita akan membincangkan tentang kenapa faktor yang menyebabkan tragedi hubungan antara kaum ini berlaku. Sebelum tu kita kena tahu peristiwa ini berlaku pada 13 Mei 1969. Jadi awak kena ingatlah tarikh ini 13 Mei 1969, di mana berlaku selepas beberapa hari pilihan raya umum ketiga. Ketegangan ini berpunca apabila keputusan raya diumumkan kerana terdapat beberapa parti politik yang membuat provokasi. Dan keadaan ini mencetuskan rusuhan kaum di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya lah. Di area situlah. Kemudian kita tengok apa faktor dia. Apa faktor rusuhan kaum ni berlaku. Yang pertama, kesan ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial negara kita. Maknanya ketika itu ekonomi dan sosial kita masa itu tidak seimbang antara kaum. Yang kedua, keadaan dan kesan keputusan raya umum ketiga kerana terdapat parti politik yang mengeksploitasikan isu perkauman dan semasa berkempen. Yang ketiga pula, PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya dengan melaga-lagakan hingga bermusuh antara kaum. Maknanya PKM ni ambil kesempatan lah dengan isu yang ketika berkempen, perkauman yang berlaku masa tu, PKM ambil kesempatan dengan melaga-lagakan antara kaum ketika itu. Kemudian yang keempat, parti yang berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan. Biasalah kalau ketika pilihan raya mesti ada kempen. Setiap parti mesti ada kempen tertentu. Nak diwar-warkan, nak diberitahukan. So ada parti-parti yang menggunakan isu perkauman dan isu keagamaan, isu yang sangat sensitif dalam berkempen yang menyebabkan selepas tu berlaku rusuhan kaum kerana terasa hati dan sebagainya lah. Dan yang kelima, yang terakhir, perarakan kemenangan pilihan raya yang tidak terkawal hingga menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif, di mana mereka ni membangkitkan semangat perkauman, menghasut kaum-kaum mereka atau kaum-kaum lain untuk bergaduh sesama kita masa itulah. Jadi ini antara faktor-faktor rusuhan kaum yang berlaku di negara kita, ada 5 ya. Pelajar-pelajar sekalian, saya akan meneruskan untuk menerangkan tentang langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Seperti mana yang saya terangkan tadi, selepas berlakunya rusuhan kaum, jadi pihak kerajaan ketika itu perlu pantas bagi mencari langkah yang terbaik untuk keadaan rusuhan kaum ini dapat diredakan supaya tidak berlarutan lah dan menyebabkan tempat-tempat bandar-bandar besar lain akan berlaku juga rusuhan kaum. Jadi mereka perlu bergerak dengan pantas, dengan segera untuk ambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi ada 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama kita akan tengok kepada darurat. Langkah yang pertama ialah darurat. Dan peristiwa darurat ini hanya Yang di-Pertuan Agong saja yang boleh isytihar. Jadi Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. Jadi pelajar kena tahulah
nak isytihar darurat 16 Mei 1969. Peristiwa perusahaan kaum ataupun tragedi hubungan kaum ni berlaku 13 Mei. Maknanya tak beberapa hari selepas perusahaan kaum, maka Yang Tuan Agong terus mengisytiharkan darurat, iaitu pada 16 Mei. Maknanya 13, 14, 15, 16, lebih kurang 4 hari lah. Okey, lepas tu berlakulah pengisytiharan darurat. Okey, di seluruh negara. Okey, jadi antara perkara yang diputuskan dalam darurat tersebut ialah yang pertama, perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh. Maknanya di stop dululah parlimen dengan undang-undang ataupun perlembagaan ini akan digantung dulu sementara lah. Okey, yang kedua, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Kerana ketika berlakunya kerusuhan kaum ni banyak ataupun ramai masa-masa yang terjera, ada yang meninggal pun ada, jadi mereka mewujudkan pusat perlindungan lah. Yang ketiga pula, pihak polis pula menguatkuasakan perintah berkurung, di mana orang ramai ketika itu perlu berada di rumah dan mereka tak dibenarkan keluar dan dikendaki tinggal di rumah masing-masing, kena stay di rumah, okey, tak boleh keluar. Okey, yang keempat pula, penemuan jawatankuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Okay, yang kelima pula, semua berita dari pihak media perlu ditapis bagi memastikan kesahihan. Maknanya dulu memang ada jugalah berita-berita palsu. Jadi ketika itu mereka tapis. Kalau ada berita-berita melibatkan tentang rusuhan kaum dan sebagainya, pihak kerajaan perlu tapis, tengok dulu. Okey, supaya apa? Supaya tak nak panik, supaya tidak lagi memburukkan lagi keadaan. Jadi mereka tapis berita-berita tersebut. Okey, seterusnya, kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperolehi penduduk di pusat perlindungan. Yang tadi itulah. Okey. Kemudian mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan. Ada dua tempat lah pusat perlindungan ketika ini. Yang pertama di Stadium Negara dan yang kedua adalah di Tiong Nam Settlement. Okey. Di mana dua tempat ini dijadikan sebagai pusat perlindungan. Okey. Dan semangat saling membantu di kalangan masyarakat ketika itu dapat dilihatlah ketika di pusat perlindungan ini. Okey. Dan yang terakhir pula, pihak berkuasa memagar kawasan kampung baru yang kebanyakannya orang Cina, memang kaum Cina duduk kat sini, dan menjadikan kawasan perintah berkurung yang besar ketika itu di sana. Okey. Sementara itu, tentera pula memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kamp tentera. So, ini antara perkara-perkara yang dilakukan ketika darurat peristiwa 13 Mei 1969. Maknanya darurat ni bermula pada 16 Mei lah, 1969 selepas peristiwa 13 Mei. Okey. Jadi rakyat ketika itu perlu mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah kedua bagi mengatasi masalah tragedi perkauman 13 Mei tu. Okey, so langkah yang kedua ialah Majlis Gerakan Negara ataupun Manggeran telah ditubuhkan. Okey, Manggeran ini telah diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, yang ahlinya daripada pegawai awam, pegawai tinggi polis dan tentera. So, Manggeran ini diberikan kuasa memerintah semasa darurat, iaitu di antara 16 Mei, start pada 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. So, tanggungjawab ialah bertanggungjawab mengawal ketenteraman awam. So, dua fokus utama yang perlu diambil oleh Manggeran ketika itu ialah yang pertama, perpaduan kaum, dan yang kedua ialah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Jadi, Manggeran ini bertanggungjawab dalam yang pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang. So, ini tanggungjawab Manggeran lah. Yang pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Yang kedua ialah menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Okey, yang ketiga pula, Manggeran perlu mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara. Okey. Yang keempat pula, menggantung sementara penerbitan akhbar sehingga keadaan kembali tenang. Di mana sini akhbar masa itu di stok sementara lah. Okey, digantung sementara. Apa berita-berita masa itu digantung sementara sehinggalah keadaan dah kembali tenang, baru dibenarkan untuk buat berita. Okey. Kemudian seterusnya ialah menguatkuasakan harta asutan 1948, maknanya undang-undang atau
Sultan 98 ni dikuatkuasakan semula, dikuatkuasakanlah, okey, untuk memberi supaya tidak berlaku lagi lah berlaku 13 Mei yang pergaduhan antara kaum, okey. Dan yang terakhir pula, Jabatan Penerangan perlu menapis berita palsu, okey, dan menerangkan usaha kerajaan. Maknanya apa usaha-usaha kerajaan akan diiklankan, akan diwar-warkan di berita dan surat khabar dan sebagainya. So ini antara langkah kedua, iaitu Majlis Gerakan Negara Manggiran yang perlu bertanggungjawab dalam memastikan keamanan negara kita kembali seperti sedia kala dan kita dapat hidup dalam keadaan yang aman. Okey? Pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kita pergi kepada langkah yang terakhir dalam mengatasi masalah tragedi hubungan antara kaum di mana berlakunya rusuhan kaum. Okey, so langkah yang ketiga ialah peranan raja di mana semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak pada ketika itu iaitu Sultan Iskandar Shah II telah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan dengan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak telah menubuhkan Jawatankuasa Muhibah. Jawatankuasa ini menulis surat merayu agar penduduk bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Okey, manakala di negeri lain pula, raja-raja juga turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Okey, so ini antara langkah yang terakhir yang dilakukan untuk mengatasi masalah hubungan antara kaum yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum, iaitu peranan raja. Okey. So, saya ingin nak terangkan sedikit rumusan ringkas di mana kita ingatkan kembali di mana apa tragedi ini, hubungan antara kaum ini berlaku pada 13 Mei 1969 yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Okey. Dan rusuhan kaum ini bermula selepasnya pilihan raya umum yang ketiga. Okey. Kemudian kerajaan pada masa itu telah mengambil langkah yang cepat, okey, di mana telah melakukan beberapa langkah bagi mengatasi masalah tersebut. Okey, antaranya ialah mengisytiharkan darurat. Okey, yang kedua menubuhkan Majlis Gerakan Negara, okey, ataupun Manggiran. Dan yang ketiga pula peranan raja dalam menasihati rakyat supaya menjaga keamanan dan bertenang. Okey. So ini antara topik yang kita belajar pada hari ini. Mudah saja, iaitu berlaku pada 13 Mei menyebabkan berlakunya rusuhan. Okey, kita ada langkah mengatasinya iaitu darurat, manggiran dan peranan raja, dan cikgu harap semua faham dengan penerangan yang saya terangkan tadi ya. Baik, kita sudah sampai ke bahagian kesimpulan yang terakhir lah. Okey. So kesimpulannya, rusuhan kaum ni dapat dihentikan melalui usaha yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa, melalui darurat, okey, melalui Majlis Gerakan Negara Manggiran, okey, dan peranan raja dalam menasihati rakyat dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. So kalau rakyat tak memberi kerjasama yang baik, kemungkinan langkah tersebut tak dapat dijalankan dengan baik. Tapi pada masa itu rakyat telah memberi kerjasama yang baik dan akhirnya kita dapat hidup, negara mula hidup secara normal. Okey, dan akhirnya kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bertanggungjawab dalam menjaga keharmonian negara kita yang tercinta ini. Kerana apa? Kerana negara kita ni adalah negara yang istimewa sebab kita ada pelbagai kaum. Okey, so kita kena saling faham, memahami antara satu sama lain. Okey, perlu hormat menghormati. Okey, supaya tiada siapa pun yang akan terasa. Jadi anda sebagai seorang pelajar juga perlu menjaga perpaduan antara rakan-rakan anda yang bukan daripada kaum anda. Okey, jadi kita kena menghormati antara satu sama lain. Okey, supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman, insya-Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya doakan semoga anda akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti, insya-Allah. Terima kasih semua.